Assalamualaikum. Saya Puan Wana Azidah binti Wan Ali dari Politeknik Hulu Terengganu akan membentangkan kajian berkenaan dengan penerimaan pelajar pengurusan pelancongan Politeknik Hulu Terengganu terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran norma baru. Okey, kita pergi kepada seterusnya pengenalan kajian, latar belakang kajian, penyertaan masalah serta objektif kajian. Impak pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah mengubah landscape sistem dan amalan pendidikan negara secara drastik. Jadi antara perubahan yang jelas boleh dilihat adalah dari aspek kaedah pembelajaran norma baru secara atas talian yang dipraktikkan oleh pelbagai peringkat institusi pengajian tinggi termasuklah Politeknik Hulu Terengganu. Okey. Apa itu pembelajaran norma baru? Ia melibatkan pembelajaran berasaskan komputer dan internet menurut Dublin 2003 dan aktiviti pembelajaran yang melibatkan penyambungan kepada sesuatu sistem bagi alatan teknologi tertentu seperti komputer dengan internet. Definisi PDP norma baru iaitu merupakan sebarang mod pembelajaran tidak memerlukan perjumpaan bersemuka, sebaliknya menggunakan teknologi digital seperti internet, video conference, Unify, server dan lain-lain lagi untuk mengakses platform seperti Google Classroom iaitu popular di kalangan pelajar-pelajar, Microsoft Teams popular di kalangan digunakan oleh pelajar Politeknik Hulu Terengganu, webinar, Zoom, WhatsApp serta Telegram dan juga lain-lain lagi. Latar belakang kajian adalah perang pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan industri pelancongan seluruh dunia amat terkesan. Bukan sahaja pelancongan tetapi seluruh sektor ekonomi di seluruh dunia terkesan. Jadi kerana akibat daripada jangkitan kita untuk mengelakkan jangkitan secara berlakunya mass gathering. Jadi pembelajaran secara bersemuka di dalam kelas adalah salah satu proses mass gathering ataupun berkumpul beramai-ramai di mana untuk mengelakkan berlakunya jangkitan pandemik adalah Kementerian Pengajian Tinggi sendiri mengarahkan agar semua aktiviti pembelajaran di semua kampus institusi pengajian tinggi dijalankan secara atas talian ataupun secara norma baru sehingga 31 Disember 2020 dan juga berlangsung sehingga kini mengikut fasa. Jadi masalah utama adalah pelajar tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kerana isu pandemik COVID-19 dan juga pelajar pelancongan pengurusan pelancongan PhD merupakan pelajar TVET yang memerlukan latihan kemahiran dan kita juga ingin melihat sejauh mana penerimaan mereka terhadap pembelajaran norma baru. Okey, objektif kajian adalah mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan sistem pembelajaran norma baru. Yang kedua, mengenal pasti tahap persediaan pelajar terhadap perubahan sistem pengajaran dan pembelajaran di PhD, mengenal pasti kemahiran yang diperlukan oleh pelajar dalam menepani cabaran PDP dan mengenal pasti faktor dorongan pelajar yang mengikuti PDP secara norma baru. Okey, kita lihat daripada kajian sortan kajian lepas ataupun kajian literatur. Okey, di Malaysia pengaplikasian pembelajaran secara atas talian telah lama digunakan. Kebanyakannya hanya dilaksanakan di peringkat IPT yang mempunyai usaha sama dengan IPT luar negara. Okey, dan definisi pembelajaran adalah menjurus kepada penggunaan media elektronik dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta pembelajaran yang bersifat terbuka, fleksibel dan bertebaran iaitu kita boleh akses daripada seluruh dunia. Kemudian kajian yang seterusnya, penyelidik seterusnya mendapati bahawa perkembangan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi juga telah membantu pendidik dan pelajar dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan menurut Yusof dan Tahir 2017. Dan juga penyelidik yang seterusnya mendapati bahawa pelaksanaan pembelajaran dalam talian perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai keberkesanannya dalam usaha untuk mengurangkan halangan dan masalah yang dihadapi dan pada masa yang sama memaksimumkan pencapaian hasil pembelajaran. Okey, dari segi metodologi yang digunakan,
Okay, metodologi yang digunakan adalah reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan kuantitatif. Soal sidik juga menggunakan soal sidik dan edaran soal sidik menggunakan Google Form. Populasi dan sampel plan adalah terdiri daripada satu orang pelajar yang menggunakan pengurusan Politeknik Hulu Terengganu yang menggunakan persampilan rawat mudah. Dan kemudian daripada segi analisis data menggunakan perisian IBM SPSS 26 untuk mengira peratusan skomin atau sistem PIY. Dapatan kajian juga akan merujuk kepada data hasil dapatan kajian. Okey, untuk dapatan kajian, ini adalah merupakan profil demografi iaitu terdiri daripada sampel pelajar pengurusan pelancongan PhD dan permulaan PDP secara norma baru sesi Jun 2020 dilaksanakan. Interpretasi skomin digunakan untuk menilai daripada sangat rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Okey. Dan analisa daripada penerimaan pelajar yang kita dapat ialah berdasarkan keputusan analisa di jadual yang diberikan, didapati bahawa pelajar mempunyai tahap pembelajaran, mempunyai persediaan yang tinggi dari segi tahap penerimaan pelajar iaitu sebanyak 4.18. Okey, perkara ini tidak langsung membuktikan bahawa pelajar yang terlibat dengan kajian ini memahami perbezaan sistem pembelajaran secara konvensional di sekolah berbanding dengan sistem pembelajaran e-learning. Kemudian kita tengok pada nilai min kedua tertinggi adalah mewakili nilai 4.16. Jadi hasil kajian juga mendapati capaian pelajar terhadap bahan pembelajaran dan pengajaran adalah lebih mudah dicapai melalui kaedah e-learning. Kerana melalui kaedah ini, capaian terhadap bahan-bahan pembelajaran adalah jauh lebih mudah untuk dicapai biarpun pelajar berada di luar sesi pembelajaran dan pengajaran. Okey, seterusnya kita lihat dari segi kemahiran pelajar, boleh dikatakan pelajar juga faham tentang penggunaan kaedah pembelajaran e-learning di PhD sebagaimana yang disarankan oleh Menteri Pendidikan Tinggi seiring dengan peredaran teknologi masa kini. Okay, jadi sistem pembelajaran di Politeknik Hulu Terengganu dari segi pengaplikasian penggunaan sistem adalah mempunyai min sebanyak 4.16, min tertinggi. Dan juga kita lihat kepada seterusnya finding untuk faktor dorongan. Ini perlu juga kita lihat. Untuk kemahiran pelajar. Kemahiran pelajar, keseluruhan pelajar memberi maklum balas bahawa mereka memerlukan latihan dan kemahiran pembelajaran e-learning secara atas talian di PhD. Jadi data kajian yang diperolehi nilai min tertinggi dengan nilai 4.18 adalah dari faktor keperluan latihan dan kemahiran. Okay. Dan juga finding seterusnya adalah untuk melihat dari segi dorongan pelajar. Okay. Okay, paling tinggi kita lihat di sini adalah kemudahan dan capaian internet mempengaruhi penggunaan aplikasi e-learning di Politeknik Hulu Terengganu dan juga dorongan daripada pensyarah banyak membantu pelajar di dalam penggunaan aplikasi e-learning. Okay, jadi kesimpulan dan perbincangan adalah kita dapati secara umumnya data yang diperolehi menunjukkan bahawa pelajar PhD memahami dengan jelas kaedah pembelajaran e-learning serta dapat aplikasikan sistem e-learning berkenaan dalam setiap kursus yang mereka pelajari. Kemudian para pelajar yang terlibat dalam kajian ini dapat menggunakan platform e-learning sebagai satu platform utama mereka bagi aktiviti di dalam kelas dan juga di luar waktu kelas. Pelaksanaan pembelajaran secara atas talian dilihat sebagai salah satu pilihan yang tepat dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Kebanyakan pelajar didapati masih memerlukan latihan dan bimbingan yang berterusan untuk meningkatkan tahap kemahiran mereka di dalam penggunaan sistem e-learning secara norma baru. Dan dorongan yang tinggi daripada pensyarah dan juga kemudahan capaian internet yang baik banyak membantu pelajar dalam penggunaan aplikasi e-learning. Okey, kemudian pensyarah khusus cadangan pendidik untuk membuat penambahan bagi mengatasi kelemahan adalah pensyarah khusus atau penasihat akademik perlu memberi bimbingan dan latihan intensif kepada pelajar secara berkala dan berjadual
pelajar perlu didedahkan kepada perubahan teknologi yang terkini, terutama yang berkaitan aplikasi e-learning. Pelajar perlu lebih aktif untuk mengambil inisiatif sendiri untuk memahamkan diri mereka, dan juga pihak institusi perlu menitik beratkan kebudayaan ICT supaya ianya dapat diakses dengan lancar di kampus dan memberi bantuan atau dana kepada pelajar yang mempunyai masalah keuangan dan kurang berkemampuan. Okey, cadangkan saya ialah lebih banyak kajian seperti ini dijalankan di politeknik lain di Malaysia, terutamanya berkaitan dengan aplikasi e-learning yang dilaksanakan menggunakan sampel yang lebih besar untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat, dan tajuk ini dikembangkan kepada seluruh pelajar seluruh Malaysia dan juga seluruh college community seluruh Malaysia bagi mengenal pasti masalah dan isu PDP secara atas talian, dan kita dapat memperkenalkan kaedah PDP nombor baru yang lebih efektif, efisien dan memenuhi keperluan pelajar. Okey, sekian saja daripada saya, pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.